Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini. Kita harapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah kuatkan iman kita dan ilmu kita untuk kita istiqamah. Dan yang paling penting, Allah beratkan timbangan mizan hasanat kita di akhirat kelak dengan ilmu yang kita pelajari dan kita amali. Maka insya-Allah dengan mudahnya, dengan adanya ilmu, Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, terutamanya ilmu akidah, ilmu prinsip bagi kita sebagai seorang muslim, maka Allah akan pemudah baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan di dalam surah An-Nazi'at, masih lagi berkaitan dengan ayat yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-15. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yakni lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakan kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Okey, kita baca sebahagian saja. Kenapa? Kita akan membicarakan kisah Nabi Musa AS ini yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas. Ya. Dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-27, 28, bermula daripada ayat yang pertama kita saksikan kisah Nabi Musa. Kerana dalam Al-Quran boleh dikatakan banyak kisah Nabi Musa diceritakan, diterangkan, seolah-olah mengisyaratkan umat Muhammad tolong ambil perhatian. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ya, bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan pemimpin kaumnya, pemimpin yang zalim, ya, tidak ada satu pemimpin sezalim seperti mana Fir'aun. Ya, kalau dia boleh bunuh budak-budak kan, orang tua ni tak ada apalah. Baik. Jadi kita menyaksikan juga bagaimana jahatnya Fir'aun sampai mengaku dirinya Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Musa yang di bawah pentarbiahan Allah, di bawah program wahyu Allah, ya, pergi berdakwah kepada Fir'aun. Bagaimana berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Semua diambil kira oleh kita sebagai seorang yang beriman. Kerana tuan-tuan dan perempuan, fitnah akhir zaman ini termasuk fitnah yang paling besar yang Allah jadikan ujian kepada kita selain daripada fitnah ilmu, yakni kita ni tak ada ilmu, fitnah pemerintahan. Yang mana disebabkan masalah pemerintahan ini, kita terjebak dalam termasuk di dalam golongan orang yang sesat. Ya, disebabkan pemerintahan ini, kita menjadi pemikiran kita seperti Khawarij. Kita tak perasan. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, kita kena faham semua ada had dan ada limit.
Kalau masalah akidah kita terpesong, maka dia boleh merosakkan, membatalkan syahadah kita atau terjebak dalam kekufuran. Kalau dalam bab solat kita tak betul, boleh membatalkan solat. Dan kalau dalam bentuk pemerintahan pula, kalau tak betul, maka kita takut terjebak dengan seperti mana golongan sesat yang dibawa oleh Khawarij. Ya, Khawarij, kerana orang-orang Islam ini ya dikaitkan dengan golongan-golongan yang sesat pada zaman ketika dahulu, ya, di antaranya adalah golongan Khawarij. Walaupun bunyinya berpegang Quran dan Sunnah, tetapi penafsiran dia mengikut akal. Maka berhati-hati, ya, kerana ianya muncul di waktu sahabat Nabi masih lagi hidup. Ali berperang dengan Khawarij pada peperangan Nahrawan, ya, mengisyaratkan bahawa golongan ini dah ada lama dan akhirnya kita ni terpaksa berhadapan dengan kejahilan masyarakat yang menyebabkan masyarakat pula mengikut rentak-rentak Khawarij, ya, naik pemimpin yang tak puas hati mereka pergi demonstrasi. Itu sifat-sifat Khawarij. Naik pemimpin yang mereka tidak suka, ya, walaupun telah ditetapkan oleh semua pihak, terutamanya pihak tertinggi, mereka tak suka, mereka melanggari, mereka menentang. La ilaha illallah. Ini merupakan satu kejahatan. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, walau ta'ammara, ya, walaupun dipimpin oleh kamu seorang hamba abdi dari kalangan Habsyi, hamba abdi Habsyi, yang mana kita tahu hamba abdi ini adalah golongan yang paling rendah satu ketika dahulu. Ya, golongan yang paling rendah. Habsyi pula, ya, daripada orang yang berkulit hitam, lagi dipandang rendah. Ya, tetapi Rasulullah kata, kalaulah dia menjadi pemimpin, maka hendaklah kita taati. Itu dia. Ya, begitu besar kalimah itu. Ini kan pula kita berhadapan dengan isu-isu yang kita tak suka orang tu, ya. Lalu bila dilantik, kita pun mula tak boleh. Ya, yang lepas, okey, stop. Bila dah dia dilantik, as-sam'u wa ta'ah fi ma'rufin. Hendaklah kita taat kepada dia dalam perkara-perkara ma'ruf. Dan kalau tak setuju, keluarkan ataupun bagikan pandangan bukan pada Facebook, Twitter, apa lagi yang kita ada tu, WhatsApp, tak. Bagi pandangan mengikut prosedur yang betul kepada dia, bukan kepada orang ramai yang bersifat jahil, yang hanya pandai berbicara, ya, tapi tidak faham hukum hakam, yang mana menyebabkan mereka ini membawa cara pemikiran Khawarij. Ini dia konsep pemerintahan, agak berbahaya kalau kita tidak berhati-hati. Baik, namun kita menyaksikan, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Musa itu sendiri, ya, diarahkan berbicara dengan Fir'aun dengan cara yang lembut. Ya, cara yang lembut. Sedangkan Fir'aun telah mengatakan dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi masih lagi Allah mengarahkan Musa beradab dengan Fir'aun. Ya, jangan keluar nak buat demonstrasi dengan Fir'aun. Tak boleh. Ya, kita ni sampai keluar kepada pemerintah yang masih lagi sebagai seorang Muslim. Ya, salah tu. Ya, habis orang yang buat itu pun di kalangan orang Islam, nak buat macam mana? Kejahilan disebabkan pemikiran politik yang telah bercampur baur dengan pemikiran Khawarij. Na'udzubillah. Baik, jadi kita lihat surah Al-Qasas. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Tasimim hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu, wahai Muhammad, sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Okay. Ini mukaddimah yang Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW pada surah Tasimim ini, nak menceritakan, wahai Muhammad, ini dia kisah Fir'aun. Pasal Rasulullah SAW mendengar kisah Nabi Musa dan Fir'aun dari Ahlul Kitab, tetapi originalnya, keasliannya dah bercampur baur. Yang mana Ahli Kitab membawa cerita-cerita yang penuh dengan Israiliyat. Apatah lagi kita menyaksikan dalam cerita Nabi Daud, cerita Harut wa Marut, semua telah bercampur dengan Israiliyat. Ya, ataupun cerita-cerita yang tidak sahih pun ada, cerita sahih pun ada. Oleh kerana itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, idza ja'akum min bani Israel, yakni bila didatangkan kepada kamu kisah yang dibawa oleh Bani Israel, fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu, jangan kamu membenarkan ia dan jangan pula kamu menafikan dia. Kerana apa? Kerana Bani Israel ini adalah ahli kitab yang beriman. Mereka ini yang asalnya seharusnya beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Tetapi masalahnya mereka dah mencampur baurkan cerita-cerita ataupun ayat-ayat Al-Quran itu, lepas tu dinisbahkan kepada Allah. Oleh kerana itu ceritanya telah bercampur baur. Ya, maka ahli kitab di kalangan Yahudi, ya, boleh kita dengar tetapi tidak boleh diambil sehingga dapat kepastiannya, wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu, jangan kamu membenarkannya dan jangan kamu mendustakannya. Kerana apa? Kalau yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan Al-Hadis yang sahih, maka itu kena tolak. Misal, contoh, apabila mereka mengatakan malaikat Harut dan Marut ini, ya, Allah jadikan mereka seperti manusia dan mereka melakukan maksiat. Ya, maksiat disebabkan seorang wanita. Ya, maka dari perbuatan itu dah bercanggah dengan Al-Quran. Tu nisbah kita nilaikan Al-Quran kata apa dia? Para malaikat ini dia taat kepada Allah dan tidak akan melanggar arahan Allah. Tiba-tiba Harut dan Marut langgar arahan Allah. Jadi ini adalah pendustaan terhadap para malaikat. Maka kita tolak. Senang je. Nisbah yang perlu kita lihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu Al-Quran ini seperti cermin. Kita tengok, okey, ya, kita tengok betul tak? Sama tak? Tak sama? Tolak. Sama. Okey, sama kita ambil. Jadi, kisah Bani Israel ini, itu kaedah dia. Kita tidak membenarkan, tapi kalau betul bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, kita ambil. Ya, macam Rasulullah SAW menceritakan Bani Israel, wanita Bani Israel yang memberi anjing minum. Ya, lelaki 3 orang Bani Israel yang terkurung di dalam gua. Okey, itu sahih. Maka kita ambil. Ya, tetapi bila masuk cerita-cerita yang tak sahih, terutamanya kisah Nabi Sulaiman, ya, kita akan dapati banyak cerita-cerita dia, ya, mengarut. Dan begitu juga tentang cerita Nabi Daud, ya, pun dia buat Nabi itu macam orang biasa yang tidak bermoral. Ya, dahsyat. Nabi Lut pun begitu. Jadi oleh kerana itu, na'udzubillah, kita kena ada manhaj kita di dalam bab kisah yang berkaitan yang didatangi oleh dari Bani Israel. Baik. Jadi Allah katakan kepada Muhammad, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa, Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu sumber yang asli ini kita beriman. Ya, kita yakin bahawa ini adalah keaslian cerita yang Allah ceritakan. Kita akan menyaksikan cerita di antara cerita
Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, ya, start daripada baby. Ini di antara cerita start daripada kanak-kanak, termasuk Nabi Musa diceritakan dengan terperinci. Kerana akhir ayat tu Rasulullah Allah katakan, wahai Muhammad, kamu adakah waktu mereka itu, ya, berbincang untuk membunuh Yusuf? Tak ada kan? Tapi Allah mampu untuk memberitahu kisah yang sebenar. Jadi ini adalah kisah yang gaib, yang termasuk persoalan gaib. Bila dikaitkan para nabi, mesti ada dalil yang sahih. Penting tuan-tuan dan perempuan, kerana saya menyaksikan sehari dua ni orang bicarakan, ya, siapa nak dapat begini-begini, bacalah zikir begini-begini. Sampai 1000 kali pun baca, ya, selawat kerana begini-begini. Berhati-hati dalam kita mengeluarkan perkara-perkara yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kerana apa? Bila kita membicarakan perkara itu, kita bicarakan termasuk bagaimana keadaan alam mahsyar, bagaimana alam kubur, yang mana perbuatan-perbuatan, amalan-amalan ini akan menyelamatkan. Berarti mesti ada dalil yang sahih. Tiba-tiba dalil itu tak sahih, berbahaya. Seolah-olah kita beriman dengan apa yang berlaku itu, sedangkan dia tidak sahih. Dahsyat, ya. Terus merosakkan apa yang dikatakan beriman dengan hari akhirat. Rosak. Na'udzubillah. Rosak. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, begitu juga dalam kisah para nabi, ya, ada adabnya. Dia tak boleh ikut sukaku nak mencerita ke. Akhirnya kita saksikan bagaimana Rasulullah sendiri pun mereka meletakkan cerita-cerita yang bercampur baur, yang akhirnya Rasulullah dijadikan Nur Muhammad. Nampak tak? Terus tauhid, masalah akidah, nampak Nur Muhammad, tak ada apa-apa, ya. Sehingga kita pun berzikir, hasbi rabbi. Lagu pula ustaz hari ni, ya. Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nampak? Dia menjadi zikir. Lepas tu dia masuk Nur Muhammad. Na'udzubillah. Ya, lepas tu mereka cuba, dah mereka cipta benda ni, lepas tu mereka cuba keluarkan dalil. Bila diciptakan dalil, hadis palsu. Ya, na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, dia menjadi i'tiqad. Bila Nur Muhammad itu menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan, Allah tak cipta langit dan bumi melainkan kerana Rasulullah. Ya, Allah tak cipta semua itu bermula daripada Nur Rasulullah. Akhirnya kita menyengutukan Allah dari sudut. Ada sekelompok yang saya katakan beralui meletakkan Rasulullah seperti Tuhan. Allah ada 99 nama, Muhammad pun ada 99 nama. Kalau letak Ya Allah, mereka letak Ya Rasulullah. Nampak tak? Sikit je masalahnya. Tetapi dia menganut akidah yang membawa kepada syirik. Habis. Terbatal. Oleh kerana itu, hatta para nabi pun kena kita jaga dalam membahaskannya. Baik. Jadi Allah menceritakan Nabi Musa AS kepada Rasulullah melalui surah ini. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerosakan di muka bumi. Okey. Ini bermula yang dikaitkan dengan kisah Raja Fir'aun. Dah kita terangkan pada pelajaran yang lepas, ya, terkenal dengan Ramses II. Ya, itu setengah perbahasan, dia dah bercampur lah. Ala kulli hal. Raja di Mesir ini berbangsa Qibti, dan raja mereka, ya, memiliki kekuatan yang agak sukar kita faham, tetapi kekuatannya dahsyat. Kalau piramid yang menjadi kubur itu mereka boleh bina setinggi itu, ya, dan berbagai-bagai acara yang menghairankan sebenarnya kehebatan dia, sehingga bangunan dibina untuk semata-mata nak memanah Tuhan di langit sana. Itu dia kedudukan Fir'aun. Dan Fir'aun adalah generasi raja-raja di Mesir pada ketika itu. Dia berbagai Fir'aun, kita dah tahu. Dan dikatakan bahawa keturunan-keturunan Fir'aun ini kebanyakannya tak banyak anak. Ya, mungkin seorang, dua orang, tiga orang, mungkin tak ada. Dan Fir'aun di zaman Nabi Musa termasuk dalam Fir'aun yang tak ada anak. Ya, tak ada anak. Okey, baik. Itu satu.
Dan kedua, bukan raja-raja Mesir ni semuanya jahat. Ya, bukan. Kenapa kita menyaksikan raja Mesir pada zaman Saidina Nabi Allah Yusuf, ya? Bahkan kita melihat keadilan raja tersebut. Kita menyaksikan bagaimana dia meminta Yusuf keluar dan mendengar apa yang Yusuf cakapkan dan diiktiraf sehingga dilantik Yusuf menjadi menteri keuangan. Keuangan kan, ataupun menteri ialah keuangan lah, ya, sebagai memerintah Mesir, sehingga kan Allah menerangkan Nabi Yusuf boleh buat apa saja. Itu rukhsah ataupun kebenaran yang diberi oleh raja. Itu pasal dia mampu bawa keluarganya. Dan kita tahu bahawa Bani Israel ini bermulanya pada zaman Nabi Yusuf, itulah mereka berada di Mesir. Sebelum tu mereka berada di Palestin. Tetapi semenjak kemarau itu terjadi, akhirnya mereka itu dibawa ke Mesir. Dan mereka beranak pinak. 12 kabilah itu adalah kabilah daripada keturunan Nabi Yaqub. Beranak pinak. Boleh kita gambarkan sehingga dah beribu tu berapa lama. Bermula daripada zaman Nabi Yusuf. Berapa lama tu? Lama. Ya, dia dah duduk di sana, dah selesa. Tetapi dan raja itu pun dah bertukar-tukar. Cuma masalahnya raja-raja pada zaman itu bila dah berkuasa, ialah pemerintah bukannya sama, bila dah berkuasa, maka dia merasakan dia adalah anak daripada orang kata apa, dewa-dewa. Ya, datang dari langit ataupun Tuhan-Tuhan, dan mereka membawa kefahaman mereka sendiri. Nak jaga diri mereka, lalu mereka bawa kefahaman sendiri dan akhirnya mereka mengaku diri mereka Tuhan untuk disembah. Ini dia kejahatan dia. Bermula. Ya, bermula. Kalau kita tengok ya perjalanan-perjalanan, bagaimana kedudukannya. Dan kalau kita saksikan Musa alaihissalam dan Nabi Allah Yusuf ini bukan di tengah-tengah Kairo tu, tempat piramid tu, bukan. Ya, saya dulu sampai ke Mesir ingat kat situ. Ya, bukan, ke selatan lagi. Jauh. Ya, saya hanya sampai tempat Nabi Allah Yusuf yang dikatakan kawasan Yusuf dan kawasan Qarun tu, kita sampai. Tapi nak kawasan Musa lahir tak sampai. Ya, jauh ke bawah lagi. Ya, ke selatan lagi. Tapi nak menceritakan bahawa mereka berada betul-betul di tengah-tengah ya, Mesir di bahagian bawah tu. Dahsyat. Mula dulu kat Alexander ke Iskandaria ke ataupun kat Cairo, tak. Itu memang ada piramid. Ya. Orang datang nak tengok piramid. Tetapi yang berlaku kepada Nabi Musa bawah lagi. Berarti jauh mereka berjalan dari Palestin menuju ke kawasan itu. Ya. Kawasan itu. Dan kita saksilah yang dikatakan peninggalan Qarun, peninggalan Nabi Yusuf, wallahu a'lam ala kulli hal. Ya, yang dikatakan Al-Fayyum, ya, Al-Fayyum itu ya dikatakan alfun yauman, 1000 hari. 1000 hari mereka buat program apa ke pada zaman Nabi Allah Yusuf tu. Okey, baik. Jadi semenjak pemerintahan Nabi Allah Yusuf ya bersama dengan raja pada ketika itu aman, ya, penuh dengan rezeki yang murah apa semua, dan bertukar dan kita tidak nafikan perangai orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Mereka ni Allah dah bagi kebaikan selalu melampaui batas, dibagikan kemudahan selalu mereka ini mencari kesempatan. Dan kita saksikan dalam peristiwa surah Al-Baqarah. Kita saksikan dalam berbagai peristiwa, tetapi terutamanya di zaman Nabi Musa tu, mereka memang menunjukkan kejahatan ke la ilaha illallah. Tak tahu apa yang mereka nak sebenarnya. Sehingga kan Allah katakan dalam Al-Quran, orang Yahudi ni, mana-mana Nabi yang mereka suka, mereka hidupkan. Mana-mana Nabi mereka tak suka, mereka boikot, dan setengahnya mereka dibunuh. Jahat. Ya, kalau sampai tahap membunuh para nabi, tidak ada orang yang paling jahat seperti itu. Ya, kerana membunuh utusan dari langit. Tu dia Yahudi. Ya, jadi kalau dia nak bunuh manusia biasa, nothing, tak ada apa-apa, itu biasa aje. Ya, oleh kerana itu kita kena faham kaedah-kaedah muamalah dengan orang Yahudi. Ya, dari sudut itulah, dari sudut
diplomasi itu wallahu alam, itu kerajaan punya urusan. Okey, baik. Jadi apabila mereka ini melampaui batas dengan jarak masa yang dah jauh daripada zaman Nabi Yusuf itu, ya, akhirnya mereka mengembang biak dan perbuatan mereka inilah yang menyebabkan raja pada waktu itu dengan garangnya, dengan tegas menyeksa mereka. Mereka menjadi hamba abdi. Kerana bangsa Mesir ialah bangsa Qibti dan mereka ini adalah Bani Israel, ya, bangsa Yahudi. Maka ada perbezaan, lalu mereka ini diseksa. Boleh katakan semua orang Yahudi pada waktu itu diseksa, dijadikan hamba. Subhanallah, kan? Nampak tak bagaimana kedudukan mereka, ya? Akhirnya menjadi hamba disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Dan bila mereka menjadi hamba, mereka mengharapkan seorang Nabi. Itu dia. Ini dia memang tabiat Bani Israel. Bila mereka tertekan, mereka minta Allah selesaikan masalah. Waktu Nabi itu datang, mereka lawan. Mereka gaduh. Mereka bangkang. Ini pula perangai mereka. Tak faham kita, ya. Tak faham. Ya. Tapi perbuatan itulah yang berlaku pada kita kadang-kadang. Ya. Kita ni kadang-kadang ikut perangai Bani Israel. Tak suka seorang tu, kita bangkang. Hanya dia dah duduk atas tu, pemimpin asam wa ta'ah lah. Ya, kita mula nak bercakap apa semua. Ya, na'udzubillah. Baik. Maka seksaan bermula. Dan dikatakan bagaimana Firaun ini, Firaun ini boleh membunuh anak-anak. Bermulanya dikatakan apabila Bani Israel ini tertekan. Ya, tertekan. Tetapi mereka membaca, menceritakan dari peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam bahawa mereka ini akan diselamatkan ataupun mereka sentiasa akan dibantu oleh Allah. Dalam peristiwa yang apa juga yang besar, maka Allah akan utuskan seorang ataupun lahirkan seorang Nabi di kalangan mereka. Dan dikatakan Firaun bermimpi di satu malam, ya. Dia mimpi di satu malam api yang datang dari langit, ya. Bila api itu datang dari langit membakar semua golongan Qibti, Bani Israel tidak dibakarnya. Di situ Firaun berkumpul, ya. Firaun berkumpul dengan ahli-ahli nujum dia, ahli-ahli sihir dia, dan dia mengambil ahli sihir ini orang zaman dahulu. Pada zaman sebelumnya muncul Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka pemimpin-pemimpin mengambil ahli sihir sebagai security, yakni sebagai orang yang akan mempertahankan dia dengan menggunakan sihir. Itu asalnya, ya, asalnya. Tetapi muncul pada zaman Nabi Sulaiman dah lain dah. Kaedah itu ditukar, yang tu, tetapi dia jadikan sihir itu untuk memutuskan perkahwinan orang, ya, digunakan untuk sihir yang berbentuk peribadi. Itu lain pula, ya. Kita saksikan nanti dalam kisah Nabi Musa bertemu dengan ahli sihir di sana, hanya bertemu dari sudut untuk berlawan. Itu je. Tetapi bila sihir di zaman Nabi Sulaiman, dia bukan dah berlawan, dia memang nak kenakan orang tu secara personal. Okey, maka sihir tu membahaya. Baik. Jadi apabila Firaun bermimpi itu, dia bertanya kepada yang kita kata penasihat dia di kalangan ahli sihir dan juga ahli takwil mimpi. Kenapa? Ahli takwil mimpi itu berterusan. Kita tahu kan kisah Nabi Adam, Nabi Yusuf, kan? Puncanya apabila penakwil pada zaman itu ilmu yang paling disukai oleh raja, yang sampai orang-orang yang mempunyai kemahiran itu dia letak sebagai orang yang tinggi, orang yang besar, ialah mentafsir mimpi. Ya, mentafsir mimpi. Jadi raja ambil penafsir mimpi ini. Lalu ditanya mimpi, okey, apa jawab? Mereka cerita, okey, raja terima. Tetapi bila berlaku pada kisah 7 lembu, ya, 7 tangkai gandum, maka di situ penafsir mimpi tak boleh nak mentafsirkan. Dan di situlah kelebihan Nabi Yusuf, mukjizat dia yang Allah bagi, boleh mentafsirkan. Itu dia yang menyebabkan terus Nabi Yusuf naik tingkat yang tinggi. Dan perbuatan itu masih kekal sehingga Firaun. Cuma Firaun tambah lagi satu, ialah ahli sihir. Maka dia menceritakan tentang mimpi dia.
di situlah datang penafsiran, di antara penafsiran mimpi mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya mimpi tuanku itu mengisyaratkan akan lahir satu kanak-kanak yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku dari kalangan Bani Israel. Tang situlah datang dia. Ya, ini di antara pendapat-pendapat lah. Ya, ala kulihal. Maka bila raja mendengar perkara tersebut, ialah raja kan dah duduk di atas tempat yang baik. Macam kita lah, ahli politik dah duduk, tapi tiba-tiba orang nak jatuhkan dia. Jaga kamu, aku jatuhkan kamu. Okey. Maka raja pun mengatakan, kalau begitu, itulah sebabnya, maka kita bunuh semua kanak-kanak kecil yang lahir pada tahun itu. Itu dia, bermula. Membunuh anak-anak kecil lelaki yang lahir pada tahun itu. Pasal apa? Dikatakan akan lahir. Maka yang dah lahir itu, okey, tak apa lagi. Yang akan lahir. Ya, maka akan lahir tu, tengok. Maka pertama sekali Fir'aun mengarahkan pergi semua rumah Bani Israel. Tengok, ya, pergi cek. Ya, dulu tak ada scan nak tengok lelaki ke perempuan. Ya, tak boleh nak scan. Anak lelaki. Awal-awal kena bunuh. Tak ada. Dia kena tunggu situ, tengok sampai beranaknya orang rumah tu, tengok lelaki ke perempuan. Kalau lelaki, bunuh. Kalau perempuan, biarkan hidup. Itu dia. Bayangkan Bani Israel banyak waktu tu. Dan kita pun tahu dalam setahun berapa ramai orang beranak. Ya, beranak, tengok lelaki, bunuh. Terus ambil, dan berbagai riwayat mengatakan dia bunuh secara. Ini pun di antara perkara yang berlaku. Raja-raja ni zalim, di antara seksaan yang dibuat adalah dengan, orang kata, mula kalau kita tengok wrestling kan. Tengok tak? Wrestling. Itu perbuatan kerajaan Rom dulu. Bergaduh sama-sama manusia. Ya. Kita pun minat juga wrestling kita kat rumah. Ya. Itu dia. Dan kadang-kadang dia buatkan binatang dengan manusia. Dia nak menyeksakan manusia tu, nak buatkan, dia tunjukkan binatang dengan manusia. Dan berbagai-bagai, ya, perbuatan-perbuatan sehingga kita pun buat binatang dengan binatang. Ayam laga, ikan laga. Itu semua perbuatan-perbuatan yang terlarang sebenarnya. Ya, terlarang. Tapi kita minat. Na'udzubillah. Baik. Jadi, dia bunuh itu dalam bentuk melontarkan baby itu ke dalam kandang singa, kandang buaya, begitu kedudukannya. Ini terbukti dalam kisah Nabi Daniel. Ya, kita pun dengar Nabi Daniel tu, ya, yang mana dalam kisah tu apabila sama juga kaedahnya, raja mengatakan akan lahir ahli nujum dia tu mengatakan akan lahir seorang baby yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Maka dia arahkan bunuh anak-anak lelaki dengan cara dia ambil budak tu dan campak ke kandang singa. Ya. Itu masyhur kalau kita tengok dalam cerita-cerita orang putih dulu, apa dia cerita yang budak hidup dengan binatang-binatang buas ni, dengan serigala apa, sehingga kan dikatakan cincin yang dimiliki oleh Daniel waktu itu gambar seorang budak dan seekor singa ataupun seekor serigala. Begitu yang dikatakan. Ala kulli hal. Apabila ibunya lihat, ya, ibu mana yang tak sedih? Bapak hero. Ya, bapak hero tak kisah kan. Bapak ni penyabarnya. Ya, apa baby menangis. Maknya pergi. Bapak tidur je kan. Sabar. Ya. Hazi, okey. Mak lah tak tahan anak tu menangis. Bapak okey je. Okey. Baik. Nak menceritakan bila Nabi Daniel ini diambil dan dicampakkan ke dalam ladang kandang singa, maknya dah luluh hati. Memang kita tahu anak kita luluh hati kita. Tapi seorang ibu tak dapat tengok dia pun, dapatlah apa tulang ke pampers dia ke apa ke, dapat tengok pun jadilah disimpan. Tu dia. Seorang ibu. Lalu dia merangkak di tengah malam. Tengok-tengok, dia nak tengok baby tu ada ke sisa-sisa dia. Tengok-tengok baby tu sedang dijilat oleh singa tu. Dijilat. Berarti tidak disentuh dengan sentuhan yang berbahaya. Oi, terkejut dia nak ambil dah satu bab. Ya.
dan akhirnya diambil dan dibawa lari, dan semenjak itulah Nabi Nadir dibesarkan di luar kawasan tu. Dan ceritanya dikaitkan, dia banyak Israeliat ya, tetapi dikaitkan begitu ceritanya kesudahannya pada zaman Saidina Umar ya, yang dikatakan terjumpa kubur Nabi Daniel ya. Agak menariklah kisah tu ala kulli hal. Baik, jadi dicampakkan, dibunuh, berbagai-bagai dibuat. Kalau ikut yuzabbihuna abna'ahum, yakni disembelihkan budak tu. Kenapa? Nak confirm budak ni mati. Itu syarat dia, mesti mati. Jadi bayangkan dicek tiap-tiap rumah dalam 1 tahun tu dicek. Mana-mana rumah yang ada orang nak bersalin tu dah clear. Ya, tahu dah. Maka dia tunggu sampai bersalin isi orang tu, maka dia tengok laki ke perempuan. Laki bunuh, perempuan biarkan. Begitulah 1 tahun. Dan agak menarik. Ini agak menarik. Wallahualam, tuan-tuan dan perempuan, hikmah di sisi Allah. Kita tak dapat nak membicarakan hikmah, kerana hikmah adalah satu benda yang mana tersembunyi, hanya Allah yang mengetahui. Bismillah. Baik. Dalam kejadian itu, apabila Allah Fir'aun mengarahkan bunuh, maka sudah tentu semua rumah Bani Israel ditengok anak laki dibunuh. Sehingga kan datang pengaduan bahawa tuanku, jika tuanku membunuh anak lelaki banyak ni, beribu mungkin ya, maka kita akan kehilangan anak lelaki yang membesar untuk bekerja sebagai hamba kita. Fir'aun berkata betul juga. Maka itu pasal pada tahun itu, tahun pembunuhan anak lelaki, tahun depan tak dibunuhkan anak lelaki. Pada tahun depan itu Nabi Harun hidup. Itu pasal Nabi Harun adik-beradik Nabi Musa. Pada tahun Nabi Musa diarahkan bunuh, pada tahun Nabi Harun dia tidak diarahkan bunuh. Okey, jadi di sini kita akan ceritakan apa dia cerita dia. Allah mengatakan lagi, dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Agak menarik dalam bab ini. Allah dalam menceritakan perkara ini mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Kita ni mustada'afin, golongan yang lemah. Kita ni golongan yang lemah. Ya, kita tak ada kuasa, tak ada kekuatan, tapi ingat, kita ada Allah yang akan memberi kekuatan. Berapa ramai golongan yang kecil boleh kalah golongan yang besar. Berapa ramai orang yang disangkakan miskin, dia boleh menjadi orang yang kaya. Orang yang lemah, dia boleh menjadi orang yang hebat. Begitulah Allah katakan kepada kita bahawa itu semua perancangan program Allah, yang mana Allah nak mengangkatkan mereka walaupun anak-anak mereka itu dibunuh. Tetapi Allah nak mengangkatkan mereka. Hikmah dia apabila Allah mengatakan dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Tu dia. Apa dia sifat tu? Kita nak tahu sifatnya. Okey? Yang paling pertama sekali, sifatnya mesti beriman. Mesti beriman kepada Allah, yakni rukun iman tu mesti clear. Beriman secara, kalau zaman kita ni, beriman secara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tu dia. Mereka ni beriman cara yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian apa dia? Kemudian kita tengok dalam surah As-Sajadah apa Allah ceritakan. Ya. Dalam surah Sajadah tu, Allah perincikan bagaimana Bani Israel tu. Ayat yang ke-23 dalam surah Sajadah, surah yang ke-32, ayat yang ke-23, muka surat 417. Okey. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurah, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Okey, ini adalah asas petunjuk kita Quran dan Sunnah. Jangan tinggalkan kalau kita nak berjaya. Lepas tu, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Oh, rupanya sabar ini akan menentukan seorang itu boleh menjadi pemimpin ataupun tidak. Sabar itu boleh menyebabkan seseorang itu, ya, dia berhadapan dengan perkara yang terbaik. Dan sabar itu ganjarannya terlalu tinggi. Innama yuwaffas sabirun. Apa dia Allah kata? Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang sabar itu tidak ada hisap yang boleh dikirakan, melainkan Allah yang tahu kan ganjaran dia. Okey. Dalam ayat ini menunjukkan, dan kami jadikan antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami, yakni kita beriman dengan ayat Allah tanpa ragu-ragu. Oleh kerana itu busyra bagi kita kalau kita nak menjadi pemimpin ummah ataupun keluar sebagai manusia yang akan memimpin. Okey? Baik. Panas ke sejuk? Okey. Panas, sejuk. Okey. Oh, ini panas ni. Semua tengah semangat ni. Panas. Okey. Apa dia? Qarun. Nanti kita sampai. Okey, kita nak bicara Musa kecil dulu. Okey, baik. Dikatakan dia di kalangan Bani Israel dan kaum kerabat Musa juga. Okey. Lepas tu Allah katakan, dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Harun, Fir'aun dan Haman beserta tentera-tenteranya apa yang mereka selalu khawatirkan dari perkara itu. Jadi di sini Allah ceritakan, ya, semua itu adalah satu perkara yang mana Qarun, siapa nama? Fir'aun dan Haman. Haman adalah menteri dia. Raja dengan menteri. Oleh kerana itu menteri mempunyai peranan yang penting membimbing ataupun menasihati raja. Ya, berbahaya pada zaman dahulu begitu kedudukan menteri-menteri. Ya, menteri yang disebutkan apa dalam bahasa Melayu klasik, bendahara. Datuk bendahara. Datuk bendahara ni adalah penasihat raja. Ya. Dan itulah yang berlaku pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah yang terakhir sebelum jatuh dibunuh oleh kerajaan Mongol. Ya, yang mana Baghdad dilanggar oleh Mongol. Penasihat raja ni adalah di kalangan orang Syiah. Itu puncanya. Jahat, ya, kita membaca tarikh khulafa, dalam bab itu kita menyaksikan betapa jahat penasihat ni. Dia tu Syiah, dia tak suka orang sunnah. Dia dulu sampai sekarang orang Syiah tak suka orang sunnah. Orang sunnah yang terhegih-hegih nak mengangkat orang Syiah. Itu puncanya, ya. Mereka ni memang benci, dan akhirnya dikatakan penasihat ini, mama bendahara ni, ya, dia berjumpa dengan Holako, ya, wakil kepada Genghis Khan, ya, dan dia berpakat jahat betul, ya, berpakat untuk menjatuhkan kerajaan Baghdad pada ketika itu. Nampak tak? Di antara disebutkan dalam tarikh apa yang dinasihatkan, dikatakan, wahai tuanku, kerajaan kita ni dah hebat. Yalah, zaman Baghdad yang dikatakan zaman teknologi kemuncak ilmu. Zaman kemuncak ilmu, dahsyat kedudukannya dan kekayaannya melimpah ruah. Jadi dia menasihatkan, apabila dia menasihatkan tuanku supaya kita kurangkan pertahanan tentera-tentera di sempadan. Oi, berbahaya. Di sempadan itu dikurangkan tentera. Apa dia? Nampak tak kita boleh... Yalah, kita dah baca sejarah, kita tahu bagaimana dia merancangkan nak bekerjasama dengan Holako. Ya, begitu sekali.
Maka akhirnya raja dengar nasihat, dia ikutlah. Macam kita kan. Kita YB nak datang, payah dia lantiklah kita. Kita pula, Masya Allah kan, jadi wakil dia. Itu terpulang kepada kita. Kita nak kelentong ke tidak? Kan? Berapa ramai yang kelentong, akhirnya YB tak tahu kan. Bila YB datang, makanan sedap, layanan hebat, maka YB kata okey semua. Hanya kawan tu yang duduk kat sana ya dalam keadaan teruk, rumah teruk apa semua tidak diceritakan. Ini di antara masalahnya. Ya. Dan kita menasihat bagi pemimpin terjun tanpa disedari. Kan? Kena seperti Saidina Umar, dia turun. Ya, dia dengar orang bercakap, anak bergaduh dengan mak pasal susu. Dia tengok seorang ibu yang memasak masakan yang tak masak-masak sampai nak tidur. Semua dia saksikan. Ya, Saidina Umar bukan sebarangan. Ya. Dan kita menyaksikan, saya dapat tahu bahawa Tok Raja Nazrin, ya, Sultan Yusuf, Raja Azlan, Sultan Yusuf, di antara sultan yang prihatin, dikatakan. Bila rakyat mengadu, kerbau raja masuk ke dalam bendang apa semua, orang nak cakap pada raja tak anu, tapi dia dapat dengar cerita tu. Dia tanggal pakaian istana, dia turun sendiri ke bendang, ke sawah. Subhanallah. Dan dia menyaksikan sendiri kerbau raja masuk ke dalam tu. Nampak? Ini di antara sifat yang dihormati dan dikagum dan diukirkan di dalam sejarah orang-orang ternama yang bersifat ya baik. Jadi kita pemimpin-pemimpin kena bersifat yang begitulah ya, akan diukir dalam sebutan manusia. Maka baik, dalam bab ini kita menyaksikan Haman, penasihat bagi Firaun, dia adalah sejahat-jahat penasihat. Apa yang dibagi nasihat kepada raja selalu tak baik, ya, lalu tak baik. Dan menyebabkan dia ni kaki bodek dan mengangkat raja tu setaraf dengan Tuhan. Itu pasal Fir'aun bila dah kena bodek macam itu, terus dia mengatakan, aku ni Tuhan. Kita tengok ayat nanti. Okey. Kemudian apabila raja ini, ya, Fir'aun dan Haman mengarahkan cek semua rumah-rumah, agak menarik dalam peristiwa ini, akhirnya Ummu Musa mengandung. Ya. Mak Musa mengandung. Tapi saya lihat dalam perbahasan ini, Mak Musa ni mengandung dengan jarak yang jauh. Okey, satu. Dan dalam bentuk, adakah badan dia agak berisi? Kenapa? Kalau orang yang badan berisi, tak tahu mengandung ke dia ni ke tidak. Mengandung serupa, makan banyak pun serupa. Kan? Tak tahu. Astagfirullahaladzim. Tak, pasal perkara ini tak dapat dikesan. Jiran-jiran pun tak bagi tahu, apa pun tak bagi tahu, tetapi isteri mak Nabi Musa ni mengandung tanpa orang tahu. Kan? Kan pelik, ya. Dan adakah dia agak berumur? Ya, berumur sehingga orang tak sangka dia boleh mengandung lagi. Itu pun satu perkara yang agak menarik. Jadi kita tak nak bahas tu banyak, tetapi sebalik dari kejadian itu, ya, kerana apa? Kerana dia mengandung tanpa pengetahuan orang-orang lain secara kasar. Ya. Yang tahu keluarga dia aja. Mungkin ianya berlaku peringkat awal bila diisytiharkan dia permulaan mengandung, mungkin, ya. Dan dia merahsiakan kandungan dia sehingga jiran tak tahu, siapa pun tak tahu dia mengandung. Dan akhirnya, ialah kalau dia merahsia pun nampak buncit. Orang kata buncit orang mengandung ni. Kita orang lelaki pun tengok dia ni mengandung ni, kita boleh kenal. Kan? Kalau dia badan yang kurus. Tapi bila dah ni tak dapat nak dikesan. Okey. Apa dia? Akhirnya mak Nabi Musa, ya, dah tak ada tentera yang dapat tahu berita bahawa dia ni mengandung, maka tak adalah ni diambil kira, tetapi dia melahirkan anak dan setiap anak dilahirkan akan menangis. Ya, itu dah satu bab menakutkan. Ya, satu bab menakutkan. Kalau menangis budak-budak bukan macam orang tua menangis. Ya, orang tua menangis tu menahan semua. Budak-budak menangis tu dia kuat daripada bunyi LRT tu. Oh, kata boleh dengar. Jadi dia menangis, tapi bagaimana ditahan, wallahu a'lam. Kan? Ini agak menarik perkara ni, tetapi di sini Allah ceritakan. Wa auhayna ila
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula kamu bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadi salah seorang dari para rasul. Okey, di sinilah sewaktu dia melahirkan, dia rahsiakan. Yang hanya tahu keluarga dia termasuk kakak. Ini yang kita katakan, adakah dia di antara dengan Nabi Musa dan kakak dia jarak tu berapa jauh? Ya, setengah orang kan anak pertama dengan anak kedua 10 tahun misalan. Begitu jarak dia. Ya. Ini kejadian yang unik, yang menarik. Kenapa? Kita akan menyaksikan kakak dia ni yang memerhatikan di mana tabut itu, bekas itu berjalan. Dan kakak inilah bermesyuarat ataupun berbicara dengan wakil kerajaan tentang orang yang layak untuk memberi susu. Berarti bukan budak kecil. Bukan umur dia tadika, tak erti nak bercakap. Bukan darjah 1, bukan darjah 2. Menunjukkan dia ni dah besar. Ya, mungkinlah bak kata orang paling kurang ya 15-16 tahun agaknya, wallahu alam. Ya. Pasal orang-orang dulu dia berkahwin dalam umur yang begitu, betul tak? Ya. Mak saya kahwin umur 16 tahun. Tu dia. Tapi Imam Syafi'i kata, aku berjumpa dengan seorang nenek umurnya 20 tahun. Nenek, bukan ibu, nenek 20 tahun. Berarti dia kahwin umur 10 tahun. Sa'ad ibn Abi Waqqas kahwin umur 11 tahun. Masya Allah kan. Orang dulu punya cerita. Wallahu a'lam. Baik. Dalam ayat ni, wa auhayna ila ummi Musa. Kalau ikutkan wa auhayna, yakni diwahyukan. Kalau diwahyukan, kita tahu bahawa para nabi semuanya lelaki. Berarti mak Musa ni diwahyukan. Tapi kita tengok terjemahan dia, ya. Ulama dalam membahaskan ini bukan diwahyukan seperti para nabi, tetapi diilhamkan. Ya, penting ni supaya kita faham. Kerana orang yang tak reti dalam bahasa Arab ni, dia nampak. Berarti mak Musa pun dapat wahyu. Dia jadi cerita. Okey, kalau macam itu, jom kita tengok dalam surah An-Nahl. Kita tengok dalam surah An-Nahl. Surah Lebah. Ya. Apabila Allah menceritakan. Okey. Ayat yang ke surah Lebah, ayat An-Nahl juzuk ke-14, surah ke-16. Ayat yang ke-68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu wa auha, yakni dan Tuhanmu mewahyukan. Kalau ikut bahasa terjemahan wahyu, tu dia. Lebah pun Nabi. Dia datang begitu. Wa auha, wahyu. Oleh kerana itu, ulama membahaskan dalam bab ini, wahyu auha ini, dia terbahagi kepada dua maksud. Satu wahyu dan satu lagi ilham. Okey, kalau bukan kepada para Nabi, dikatakan ilham. Kalau para Nabi, itulah wahyu. Okey, faham kan? Boleh nampak. Kerana kita dah bertemu dengan orang-orang yang bermain dengan bahasa Arab. Dia tak pandai apa pun. Dia dengar dia orang, lalu dia ambil, dikupas dengan bahasa Arab yang jahil, dhaif, ikut akal. Ya. Maka di sini kalau ikut akal dia, lebah pun adalah Nabi. Tu dia maksudnya. Ya, macam mana nak tahu dia Nabi? Ya, dengarlah apa yang disampaikan. Ambil lebah tu letak kat telinga. Lepas tu tengok apa dia buat. Kalau tak kena sengat ke apa ke. Okey, baik. Dan ayat ini mengisyaratkan Allah mengilhamkan Ummi Musa an ardi'i. Ini di antara perkara yang baik bagi orang-orang yang soleh.
Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak tahu bagaimana bantuan Allah ya kepada kita, ini di antara sifat-sifat bantuan orang Allah bagi kepada orang-orang yang soleh. Dikatakan keluarga Musa di antara keluarga yang soleh. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Begitu kaedahnya. Ya, ini satu benda iktikad, keyakinan, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kan? Waktu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Fadillah, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bukti pula, mak dan ayah jika dia anak yang orang yang soleh, kita baca dalam surah Al-Kahfi. Ya, Allah katakan apa? Sesungguhnya budak itu kenapa dijadikan dibunuh? Mak bapak dia adalah orang soleh. Tu dia, Allah pelihara. Diikuti dengan ayat yang berikutnya, adapun jidar, dinding yang nak jatuh itu adalah milik kepada dua orang anak yatim, bapaknya adalah orang yang soleh. Nampak tak? Bagaimana Allah pelihara ayah, ibu, Allah pelihara zuriat dia, dan ini termasuk Allah pelihara zuriat dia. Ya, Allah pelihara melalui ilham. Kadang-kadang Allah bagikan kita idea, subhanallah, nikmat. Kadang-kadang kita tengok, betul apa yang nikmat, bukan idea kita semata-mata, tetapi Allah bagi petunjuk untuk kita lakukan. Mungkin disebabkan kita orang yang soleh, mungkin disebabkan begitu begini. Ya, kena ambil kira. Oleh kerana tu kena bersyukur kepada Allah, bukan aku boleh. Itu silap. Ya. Itu silap. Bila dah kata aku boleh, itu idea aku. Itu silap dah. Ya. Orang apa-apa bersyukur dulu, puji Allah, dan barulah kita nak bagi apa-apa juga pendapat dan pandangan. Baik. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ini menunjukkan Nabi Musa dah dilahirkan. Cuma kita dapati cerita-cerita Israeliat. Saya dapat cerita tu di waktu kecil. Ya, mak saya bercerita, dia ustazah kan, dia ceritalah. Waktu Nabi Musa ni lahir, ya, mak dia dah kelang kabut macam mana nak buat. Pasal apa? Tentera akan lalu kiri dan kanan, dia menangis. Ya, lalu cepat-cepat dia susu, lepas tu dia tenggekkan kayu api dan letak periuk di atas dapur tu, dan dia ambil Nabi Musa, dia letak dalam periuk tu. Berarti api menyala-nyala tu, Nabi Musa dalam periuk tu. Okey, cerita tak sahih. Ya, cerita tu tak sahih, tapi sedap didengar. Kan? Sedap didengar. Yang sebenarnya dia cuba memelihara Nabi Musa pada hari dia lahir tu, terus dia bertindak. Allah ilhamkan dia, kamu bagi susu. Kenapa? Baby apa-apa bila dia bagi susu, dia akan tidur. Ya, dia akan kenyang, tidur. Dan sifat baby banyak tidur untuk membesar. Ya, baby dia akan tidur banyak, susu tidur untuk membesar. Orang tua kalau tidur itu apa? Besar kepala. Ya, dia tak jadi besar baik, ya, tak baik. Okey. Baik. Oleh kerana tu, apabila dia menyusu tu, dan alhamdulillah ilham dibagikan awal, dia buat yang dikatakan tabut. Tabut adalah satu bekas yang mana seperti apa yang kita nak sebut besin, tahu besin? Besin. Ya. Besar sikit daripada tu. Dia besin yang mana tetapi dibuat daripada jerami. Dan kita tahu jerami dia terapung di atas air. Okey, maka dibuat tabut bentuk jerami itu, ya, bentuk seperti besin tu, dia letaklah kain-kain, lalu dia mengikut ilham yang dia dapat, ya, disusu dan diletakkan baby tu dalam besin jerami tabut tu, dan akhirnya dia balut, dia letaklah kain apa, dia letakkan di atas sungai Nil, ya, di tepi, ya. Dan yang menyaksikan dia dengan anak dia perempuan. Okey, maka dia letak. Tahu tak waktu nak meletak tu, seorang ibu terpaksa, ya, mengorbankan jiwanya, segala-gala kasih sayang tu, ya, terpaksa, dia buat terpaksa. Ya, subhanallah. Tak boleh nak gambarkan bagaimana seorang ibu nak lepaskan, tetapi demi keselamatan. Agak menarik tuan-tuan dan perempuan, bila hati kita bergantung kepada Allah, Allah tak akan biarkan kita. Ingat,
Kita pelihara Allah, Allah akan pelihara kita. Bayangkan anak ini akan dibunuh kalau diketahui. Bayangkan tak ada tempat, ainal mafar, ke mana kita nak lari, ke mana nak bawa. Tetapi idea tu datang, maka diletakkan dalam tabut, maka senyap-senyap di tengah malam tu diletakkan tepi, ya, tepi Sungai Nil tu, dan ditolak ke depan sikit. Ya, menarik Sungai Nil ni dia mengalir dari dari selatan ke utara. Kebanyakan sungai di dunia mengalir dari utara ke selatan. Jadi nak cerita tu, bila dia letak tu hati ibu, saya tak boleh bayangkan, tapi saya boleh rasakan bagaimana seorang ibu ni, ya, seorang ibu, anak jahat macam mana pun, itu anak aku. Kayak kalau ayah tak gitu, pengampar dia, kan. Ibu ni saya menyaksikan dalam berita tu, ya, seorang ibu mati waktu kebakaran, anak bawah dia hidup. Uish, kata, itu dia pengorbanan ibu. Ya, ibu sanggup mati demi anak, tapi anak tak sanggup mati demi ibu. Nak jaga waktu ibu dah tua tu, ya, sementara nak mati pun tak sanggup. Allahu Akbar, ya. Saya saksikan tu, lepas tu ada yang mana ibu mendahului dalam bab-bab kemalangan, bab-bab apa, semua ibu yang mendahului ataupun ayah mendahului. Yang penting anak selamat. Oh, dahsyat. Dan beginilah keadaannya. Waktu dia lepas dengan air mata tu, dia lepas tu, hanya Allah yang mengetahui, ya, bagaimana sedihnya, bagaimana rasa nak cabut. Kenapa? Waktu apa ni, baby tu dah ada di istana Firaun, hampir-hampir dia nak keluar. Itu anak aku. Nak cakap juga, itu anak aku. Tapi Allah pelihara dia, ya, dahsyat. Oleh kerana itu pertolongan Allah amat penting. Kita kena minta pertolongan Allah, tapi kena ikut jalan-jalan yang Allah arahkan. Kerana itulah jalan yang menyebabkan kita, artinya kita menjaga hak Allah, menjaga Allah dengan baik. Jadi apabila dia melepaskan, ya, kita lihat tu, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dua perkara, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Tapi ialah jiwa kan tak boleh nak tahan. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan baby itu kepada kamu dan dia akan menjadi rasul. Itu dia. Ya, maka dia lepaskan dalam keadaan dia redha, yang penting baby ini selamat. Maka kita saksikan bagaimana Nabi Musa, ya, dalam keadaan seharusnya dibunuh. Berada di luar kawasan istana pada malam hari, ya, keluar dari perut ibu terus masuk ke tabut, dan bila masa saja dia akan dibunuh, tiba-tiba berada di dalam istana pagi esoknya. Nampak tak? Ini yang amat penting kita ketahui, bahawa tawakal kita kepada Allah kena clear, amalan kita kena betul-betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita menjaga hak Allah, Allah pasti menjaga hak kita. Ini banyak, ya, cerita-cerita yang kita saksikan yang sehinggakan dikatakan karamah kepada awliya Allah. Okey, insya-Allah cukup sampai di sini. Insya-Allah kita akan sambung bagaimana kisah Nabi Musa berada di tangan Asiah, isteri kepada Firaun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.